Salam sejahtera murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks di muka surat 82 dan 84. Sekarang sila buka muka surat 82 terlebih dahulu. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah silat seni gayung. Baiklah, pada hari ini murid-murid akan dapat mengimla kata majmuk dan kata ganda daripada petikan yang kita akan baca sebentar lagi. Mengimlak di sini bermaksud kamu akan dapat menyalin kata majmuk dan kata ganda tersebut. Manakala nilai yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah keberanian. Baiklah, kita teruskan. Ini merupakan paparan muka surat yang terdapat dalam buku teks kamu yang bertajuk Silat Seni Gayung. Silat seni gayung ini merupakan salah satu jenis silat yang terdapat di negara kita. Baiklah, kita teruskan. Sebelum kita membaca petikan itu tadi, suka cikgu memberikan ulang kaji sedikit tentang kata majmuk. Adakah kamu masih ingat apa itu kata majmuk? Lihat penerangan di sini. Kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit walaupun lazimnya ejaannya terpisah. Kata majmuk juga terpisah dan tercantum. Baiklah, kita lihat contoh-contoh yang terdapat di sini. Kata majmuk yang terpisah tetapi membawa satu maksud seperti guru besar, campur tangan, bandaraya, alat tulis, dan pejabat pos. Manakala kata majmuk yang dieja secara tercantum adalah seperti tanda tangan, jawatan kuasa, tanggung jawab, matahari, dan antarabangsa. Ini adalah secara ringkas kita mengulang kaji apa itu kata majmuk. Yang penting kamu kena ingat, yaitu kata majmuk ni dia ada dua perkataan yang digabungkan menjadi satu maksud sahaja. Baiklah, sekarang kita teruskan. Baik, kata ganda. Kata ganda ialah perkataan-perkataan yang diulang atau digandakan. Kemudian apabila kita mengeja kata ganda, mesti ada tanda sempang. Tanda sempang dimasukkan. Lihat contoh. Ayam-ayam ada tanda sempang di tengah-tengah. Budak-budak ada tanda sempang juga di tengah-tengah. Kambing-kambing. Ini adalah antara contoh kata ganda. Baiklah, mudah sahaja kan? Pasti kamu pun sudah ingat semula. Baik, sekarang kita teruskan. Kita akan membaca petikan ini bersama-sama. Silat seni gayung. Azim dan rakan-rakannya, anggota Persatuan Silat Seni Gayung, Taman Sepadu. Mereka akan mempersembahkan seni silat sempena Pesta Budaya Seni Warisan di Taman Sepadu. Sebelum persembahan itu diadakan, mereka telah berlatih dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari pergerakan silat daripada seorang guru silat. Para pesilat memerlukan pergerakan yang tangkas. Dalam seni silat, musuh-musuh usah dicari. Pesan guru silat kepada para pesilat. Azim bersyukur kerana dapat mempelajari selok-belok ilmu silat sambil memajukan seni dan budaya warisan bangsa.
Azim tidak malu-malu untuk meminta tunjuk ajar daripada guru silat tentang mana-mana pergerakan silat yang tidak dapat dilakukannya. Semasa mengakhiri sesi latihan peringkat pertama, guru silat mendendangkan serangkap syair. Baik. Mendendangkan syair. Siapa yang tahu bagaimana kita mendendangkan syair? Ada yang pernah dengar ataupun belum pernah dengar? Tetapi cikgu masih ingat lagi, cikgu pernah memperdengarkan kamu bagaimana kita melafazkan ataupun mendendangkan syair ini. Baik, sekarang sila dengar dengan teliti. Cikgu akan cuba mendendangkan syair ini. Selepasnya cikgu akan minta kamu pula mendendangkan syair ini bersama-sama. Baik, sila dengarkan. Seni gayung, cabang budaya, sudah terkenal seluruh dunia. Pesilat beraksi, cekap bergaya, mendidik minda, tangkas berdaya. Baik, begitulah caranya kita mendendangkan syair. Syair selalunya akan didendangkan dengan melodi ataupun nada seperti itu. Walaupun cara dendangan syair cikgu itu tadi tidak bagus, tetapi kamu sudah mendapat bayangan bagaimana caranya untuk mendendangkan syair. Baik, sekarang cikgu mahu kamu mendendangkan syair ini. Cuba untuk mendendangkan syair ini. Kamu boleh berlatih di rumah. Baik. Itu adalah bahagian mendendangkan syair. Jadi sekarang kita akan teruskan melihat kepada latihan. Latihan pun senang sahaja. Seperti biasa, kamu tulis seperti ini. Kemudian kamu buat satu jadual seperti ini. Dan nomborkan. Kamu cari kata majmuk yang terdapat di dalam ketikan. Kemudian cari kata ganda. Sebenarnya apabila kita membaca tadi itu memang terdapat kata majmuk dan kata ganda di situ. Cikgu sengaja tidak menyatakan di situ kerana dalam latihan ini kamu kena mencari manakah kata majmuk dan manakah kata ganda. Senaraikan. Tulis dengan kemas seperti dalam contoh yang cikgu tunjukkan di sini. Baik. Sekarang kita teruskan pula kepada pelajaran yang seterusnya. Baik, sekarang sila buka muka surat 84. Tajuk yang akan kita pelajari sekarang ialah keistimewaan pakaian tradisional. Baik, dalam pelajaran kali ini kamu akan dapat mengenal pasti apa itu kata bilangan. Kemudian kamu akan dapat membina ayat dengan menggunakan kata bilangan yang terdapat dalam teks.
Manakala nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah rasional. Baiklah, sekarang kita teruskan. Ini merupakan paparan yang terdapat dalam muka surat 84 dalam buku teks kamu. Tajuk keistimewaan pakaian tradisional. Baik, ini merupakan perbualan di antara 3 orang sahabat, yaitu Hamzah, Sungkit, dan Aceh. Baik, sekarang kita akan lihat dahulu apa itu kata bilangan. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan atau jumlah pada frasa nama. Kata bilangan dapat dibahagikan kepada 5 jenis mengikut ciri maknanya. Contoh penggunaan, hasil lihat di sini jenis bilangan tertentu. Kata bilangannya ialah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ialah bilangan tak tentu. Jadi kata bilangannya dinyatakan sebagai banyak, semua, segala. Yang ketiga pula, bilangan himpunan. Contoh kata bilangan ialah kedua-dua, beratus-ratus. Yang keempat ialah bilangan pecahan. Contoh kata bilangannya ialah setengah, 2/3. Dan yang kelima ialah bilangan pisahan. Contoh kata bilangan ialah tiap-tiap, masing-masing, setiap. Baik, ya ini rasanya kita mudah untuk paham. Baik, sekarang kita teruskan. Ini merupakan dialog di antara 3 sahabat itu tadi. Keistimewaan pakaian tradisional. Baik, mari kita baca bersama-sama. Hamzah, Sungkit, saya memilih pakaian baju Melayu cekak musang berwarna hijau, bersamping dan bersongkok hitam. Pakaian yang lengkap ini menunjukkan kesantunan orang Melayu. Sungkit, adik saya, Wei Wei, memakai congsam berwarna merah. Warna ini menggambarkan keberanian dan ketangkasan orang Cina. Dia memiliki 3 helai congsam. Semua bajunya berwarna merah. Aceh, Sungkit, Hamzah, ibu saya pula memiliki beberapa pasang sari. Setiap sari berwarna-warni. Warna-warni yang berseri menunjukkan kehidupan orang India yang harmoni. Hamzah, biasanya ayah kami akan menempa sepasang baju Melayu untuk tiap-tiap anggota keluarga kami. Warna pakaian itu mengikut pilihan masing-masing. Sungkit, Hamzah, ibu saya memiliki 5 helai congsam. Fashion semua congsam itu adalah sama. Congsam disukai kerana bentuknya yang ringkas dan memudahkan pergerakan. Aceh, memang menarik pakaian tradisional penduduk negara kita. Semua pakaian ini menunjukkan keistimewaan budaya masyarakat kita. Ini merupakan perbualan di antara Hamzah, Sungkit, dan Aceh yang berkaitan dengan keistimewaan pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang disebutkan di sini ialah pakaian baju Melayu, congsam, dan sari. Baik, sekarang kamu lihat terdapat beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna merah jambu ini. Jadi ini merupakan kata bilangan. Kata bilangan daripada setiap jenis yang kita bincangkan tadi. Di sini terdapat 4. Baik, cikgu mau tambah 1 lagi, yaitu ini 5. 5 ini dia sama dengan 3, yaitu kata bilangan tentu. Tambah 1 lagi, 5. Baik, sekarang kita lihat kepada latihan.
Sila bina dan tuliskan ayat dengan menggunakan kata bilangan yang terdapat dalam teks. Baik, sekarang kita lihat. Tuliskan latihan kamu seperti ini. Coba mau kamu tulis dengan kemas. Tulis seperti ini, nombor 1, 3, kemudian tuliskan ayat kamu. Kalau boleh tuliskan ayat kamu dengan sendirinya. Oke, ayat yang kamu bina sendiri. Kemudian yang kedua, beberapa. Yang ketiga, setiap. Kemudian yang keempat, semua. Dan yang kelima ialah 5. Selesai latihan pada hari ini. Selepas kamu selesai, jangan lupa ambil gambar yang jelas dan hantarkan kepada cikgu. Baik, akhir sekali, sebagai peringatan, jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan kamu mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya pada hari Sabtu bersamaan dengan 4 Julai 2020. Belajar di rumah, stay at home. Terima kasih.